كرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan Nazir dan ahli jawatan kuasa, Tuan Imam dan pegawai masjid, dan seterusnya jemaah yang setia kepada masjid, yang yakin, yang percaya kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sesuatu yang nak dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada lelaki yang terikat, yang mengikat dirinya dengan masjid. Laki-laki yang terikat, mengikat dirinya dengan masjid. Bila kita ke masjid, tentulah ada ibadah-ibadah yang kita pun tahu, ibadah-ibadah yang kita nak buat di masjid, iaitu solat, iaitu ibadat solat, sembahyang 5 waktu sehari semalam. Jadi sempurna dengan bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, ustaz-ustaz akan datang, TV, radio, media sosial dan sebagainya akan bercakap balik semula, mengingatkan semula apakah kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, apakah maksudnya datang ke muka bumi ini dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk maksud tersebut, di antara apa yang Nabi sebutkan kepada kita ialah sallu kama ra'aitumuni usalli. Maksudnya sallu, bersembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cakap begitu, dia menolak solat-solat yang tidak mengikut macam mana dia solat. Jadi siapakah yang melihat itu? Sebab itu apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ada dia punya khalifah. Lepas itu, lepas khalifah turun sampai para ulama, mereka ini memanjangkan penglihatan mereka yang dipanggil sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat. Apa arti sahabat? Sahabat ialah mereka yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil sahabat. Mereka itu dipanggil sahabat-sahabat Nabi. Mereka lah yang melihat. Maka mereka yang melihat itu memanjangkan penglihatan mereka itu kepada umat yang seterusnya, umat seterusnya. Dan dah bersedia pula yang kecil ini mendengar untuk nak nyampai pula kepada adiknya nanti pula yang dalam perut tu dah ready pula, akan bersedia pula untuk bersiap pula untuk nanti anak-anak. Ini berterusan yang dipanggil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah ready, dah bersiap.
Sampai kan bila waktu perang pun Nabi Muhammad SAW kata, "Hendaklah ada segolongan dari kalian tak pergi perang, tapi meneruskan ajaran-ajaran semayang, puasa itu di tempat masing-masing. Tak boleh semuanya pergi perang. Sampai mati semua orang besok, tak ada pula orang nak menyambung pula bagaimana sembahyang itu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana engkau melihat aku sembahyang. Jadi kita dapat nampak solat itu pertama satu kewajipan. Kedua, ianya mesti ori daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah dilihat Allahu Akbar, begini tangannya. Bila dikaji, rupanya pada waktu dia macam itu, dia berada di tempat sejuk. Tempat sejuk bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buat macam ini. Semayang tu kerana apa? Kerana tempat tu sejuk. Jadi sahabat yang melihat di tempat sejuk itu membawa, katanya, aku pernah tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa angkat Allahu Akbar. Kita macam ni Syafi'i kan, orang tu lain, macam-macam kita tengok tu. Rupanya ada sahabat melihat dia begitu, ada sahabat melihat begitu, tetapi ada latar belakang yang menyebabkan dia jadi macam itu. Sebab itu ada mazhab. Ada pula mazhab yang boleh ambil semayang tak payah basuhkan kaki tu. Apa dia? Basuh kasut di luar tu je, buat lalu je. Kerana memang betul kalau kita pergi ke Eropah di waktu sejuk tu, jangan cakap lah kalau nak ambil semayang macam kita ni, beku muka tu, beku kaki tu. Ada dibuat tetapi dengan kemodenan ni air panas pula datang, air panas dengan current elektrik. Ini dipanggil ijtihad para ulama. Air sejuk sangat boleh dipanaskan. Ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW menyatakan bahawa Islam itu sesuai di waktu mana, di pada waktu. Dan kalau ada orang yang membuat penciptaan-penciptaan baru berkaitan dengan berkaitan dengan mensejahterakan, menyukakan orang lagi kepada solat. Misal macam kita dalam ni, duduk dalam masjid ni, kalau tok kita dulu ada tiap orang ada kipas dia begini, kipas kita. Tapi itulah yang mampu dipikirkan oleh orang tua-tua macam tu. Siapa yang menganyam tikar untuk buat kipas tu? Opah perempuan menganyam. Dia mencipta dah ada begitu. Ada lagi di Indonesia tu, kalau kita pergi, ada lagi kalau kita datang, tiap-tiap tempat sebenarnya tu ada satu kipas daripada bengkuang. Ada lagi. Itu bermakna orang berkembang, otak orang berkembang. Macam mana nak menyelesaikan masalah hangat, masalah panas? Semayang nak semayang juga, tapi berfikir orang. Hari ini masukkan gas dan siap teknologi. Kita sekarang ni dalam aircon menyebabkan kita jadi seronoknya duduk dalam ni. Kita tak rasa panas. Kemudian kita tak rasa panas satu hal, selesa. Jadi tangan tak payahlah bergerak-gerak, kerana bergerak-gerak ni pun mengganggu juga, mengganggu kita, mengganggu orang lain. Ini yang dikata sesiapa yang membuat satu ciptaan yang boleh menyebabkan keselesaan orang, menambahkan keenakan, menambahkan kehusyukan orang kepada melakukan ibadah, orang itu seperti yang dipanggil sedekah jariah dia. Artinya itulah, bila dia dah meninggal pun, selagi orang pakai apa yang dia cipta itu, maka dia dapat pahala. Itu yang disebutkan bila mati anak Adam, putus segala-galanya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekatun jariah. Ni dia, sedekatun jariah. Jariah ni yang bergerak. Sedekah
yang mengalir, yang bergerak terus mendatangkan hasil. Hasil itu sama ada ia berbentuk kewangan. Misalnya dia mencipta padi daripada 6 bulan sekali, daripada dulunya setahun sekali je dalam padi. Macam mana dia dengan sains dan teknologi memikirkan dua kali setahun. Kalau dulu tak boleh buat 2 kali, kata orang tua. Kenapa? Kesian tanah. Kesian tanah tu. Teruk dia buat kerja. Lepas itu datang dengan satu teknologi baru, dengan kerbau. Lepas dengan kerbau, sekarang dengan mesin, menambahkan lagi kemudahan-kemudahan. Ini dipanggil ciptaan-ciptaan. Malangnya ciptaan-ciptaan itu kebanyakannya bukan dibuat oleh orang Islam. Itu masalah kita. Masalah kita. Kenapa? Orang-orang Melayu khususnya, dia dipupuk. Ini yang kita kata, bagaimana ini terjadi? Otak kita berfikir ini ialah kerana adanya satu keadaan di zaman dulu. Orang Melayu ni suka semayang. Kita buatkan dia masjid banyak-banyak, dia semayang aja. Ada kepala yang macam tu. Kepala yang dia semayang aja. Kita korek ni, isi bumi ni, dah hantar ke London. Kita pukul getah ni, kita toreh, panggil orang India datang, toreh getah ni. Getah ni kita bawa ke London, kita bangunkan London. Mereka biar asyik dengan solat ni. Sedangkan agama itu bukan solat tu saja. Kan? Agama itu bukan solat tu saja. Tadi yang macam saya kata, sedekahun jariyah. Maka sedekahun jariyah itu nampaknya pengalaman amal yang berkaitan dengan membangun insan itu tidak dibuat oleh orang Islam. Orang Islam digalakkan. Dengan supaya dia ni, ataupun digalakkan lagi. Kita orang Melayu, kita tuan mana boleh kotor tangan? Peniaga dari luar ni datang, Tuan, ini tanah Tuan kan, Tuan? Ini biji timah ni biar kami yang urus. Macam mana daripada nebas, nebang, macam mana nak keluarkan biji, mesin dan sebagainya. Tuan-tuan jangan buat. Tuan. Apa tujuan Tuan? Kami buatkan Tuan dekat atas tu, dekat Lombok tu, atas tu satu pondok. Tuan duduk kat situ, pakai topi elok, isap cerut. Tengok aja kerja ni Tuan. Tengok aja dari jauh. Biar kami buat semua tu Tuan. Nampak? Ini juga membunuh sebenarnya. Membunuh secara halus. Nampak kita tu macam Tuan benar. Rupanya membingungkan kita. Itu bahasa senang. Bagaimana dia nak membingungkan kita, sehingga kan kita tak tahu. Kalau pak dia keluar, sekali kita merdeka dia keluar dia. Tak tahu tanah tu banyak biji dalam tu, tak boleh nak keluar. Tak tahu nak keluar. Proses keluar, proses mengasingkan biji dengan tanah, proses nak mencairkan biji, proses nak menjadikan biji itu kepada ketulan-ketulan, proses guna dan sebagainya, itu semua dibuat oleh orang lain. Akhirnya, ini contohnya, Singapura merdeka tahun 63 bersama dengan kita merdeka tahun 57. Dia numpang aja merdeka. Lepas merdeka, dia minta keluar daripada Malaysia. Dia minta keluar. Dia telah membangunkan insan dia dengan pelajaran. Betul pelajaran. Lepas itu, tuan-tuan tahu di Singapura ada ke dalam orang putih kata raw material. Raw material ni apa nama? Bahan mentah. Bahan mentah. Ada ke di Singapura tu bahan mentah? Getah ada. Biji ada. Apa tak ada. Tetapi apa yang tak ada di situ sekarang? Cuba tengok. Dia ambilnya masa saya noreh dulu 70 sen sekilo kan, getah tu. Dia beli 70 sen sekilo, bawa ke Singapura. Di Singapura diproses, dicampur dengan kain, dibuat begitu. Pak, kasut pun siap. Kasut itu nama Nike namanya. Dia belinya getah kita RM2 sekilo. Nike sekarang ni 380 sepesang. Kita jual RM1, dia jual balik kat sini, bubuh nama macam-macam.
tak apa nama lah macam-macam. RM380. Ambil kau. Pasal kita bukan buta huruf. Kita membiarkan teknologi-teknologi itu dikuasai. Ni yang Nabi dalam masa, sekarang saya sebutkan, dalam masa Nabi umur 40 sampai dia meninggal 63 tahun, 23 tahun. 23 tahun orang Arab yang masuk gigi pun tak tahu tu. Suka bergaduh sesama dia tu, ditukarnya menjadi pendakwa, menjadi tentera yang menakluki 3/4 dunia. Ya Allah Tuhan, macam mana dia menguruskan tu? Macam mana dia menguruskan tu? Salahuddin Al-Ayyubi perang dengan dengan perang salib, tentera salib dengan baju besinya yang naik kuda. Baju besi itu kalau jatuh tak boleh angkat dah, punya beratnya baju besi itu. Salahuddin Al-Ayyubi oleh kerana orang-orang Islam ni mula terbangkit waktu itu, telah mencipta baju besi ni, rantai daripada besi, ringan, bukan saja boleh bergerak, bahkan lebih pantas daripada pergerakan orang-orang putih Kristian masa itu. Pedang dicipta oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan tentera-tentera dengan kemahiran-kemahiran pedang dia, jenis besi yang tak akan patah kalau berlawan. Oh, itu besi dia. Menang Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi perangai Salahuddin Al-Ayyubi pula, setengah perang Richard the Lionheart sakit. Berhenti kata dia, puan, biar kita ubat. Tabib dia pergi mengubat orang tu. Baik, lawan balik semula. Adabnya pula, adab orang Islam tu, sakit jangan lawan. Kita ubat dia dulu, mari kita lawan balik. Sampai macam itu. Kalau mereka tu nak menikam dari belakang je kerja dia. Jadi melihat Salahuddin Al-Ayyubi tu, banyak orang masuk Islam. Perangai dia Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan yang sangat hebat, tapi belah kasihannya, pertolongan dia kerana Allah, dia buat. Itu saya kata dia. Lepas saja teknologi kita kuat tu, kita menang. Kita masuk ke Spanyol, kita berjaya. Osmania hebat. Bila jatuh Spanyol, teknologi besi yang kita kuasai kemarin sudah tidak kita kuasai lagi. Teknologi besi itu pindah kepada Jerman. Maka teknologi besi itu Jerman telah pindahkan daripada senjata kepada Mercedes-Benz. Maka kereta dia Mercedes-Benz, Volvo, negara-negara itu ambil teknologi itu daripada orang Islam, menjadikan kereta-kereta dia dipanggil kuat, keras dan sebagainya. Nak tahu kereta ni macam mana? Tanyalah dengan Tuan Nazir, dia memang jaga kereta tu. Tahu nak dia pasal kereta ni. Kalau saya ni bercerita sebab saya melihat bahawa bangsa kita ni, Islam memang sebenarnya gagah, tetapi sudah dipermain-mainkan orang. Macam kita kata dia alasan kita tuan, kata dia. Kita tuan. Jangan buat kerja. Sampai sekarang beladang kita tak ada, melayang kita tak ada, busuk. Rupanya dekat situ tuan tu sebenarnya, sebab orang tu buat duit. Kan saya dah ulang, orang bercili patigasi 18,000 1,000 pendapatannya. Dr. Rosli, mana Dr. Rosli itu? Dia tulisnya satu buku. Apa buku ditulisnya? Dia tulisnya buku Jutawan Senyap. Jutawan. Apa penyataan jutawan senyap tu? Taufufa. Air taufu. Tetapi orang ni pasar malam. Tengok duit mereka ni dalam tabung haji 1 juta. Cukai tak bayar. Apa tu dipanggil Jutawan Senyap. Itu dia yang tulis buku tu. Saya 5 kali habis saya baca buku tu. Saya ambil itu sebagai satu buku
yang naikkan balik semangat orang Melayu bahawa yang penting ni susun. Rukun iman yang keenam, ingat tak rukun iman keenam? Apa nama? Percaya kepada qada dan qadar, datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah Inggeris dipanggil wealth management, dipanggil pengurusan yang baik. Tak ada yang kita panggil kutil semalam tu kan, kudi siapa lagi apa nama semalam itu, tak tu tak ada. Itu semua lemah. Kudi siapa lagi, kurang, kutil. Ingat tak, kudi itu kurang disiplin, kutil tu apa, kurang teliti, lagi satu kurang tu apa, kurang rapi. Ini semua menyebabkan barang kita sampai sekarang letak di kedai, orang tak apa nak percaya. Oleh kerana kita kata ini ialah hak istimewa orang Melayu. Hak istimewa orang Melayu, orang ni tak cukup 5A pun masuk ke asrama penuh. Kita cakap ni kita suka. Lepas itu bila dapat orang ni jadi doktor, orang bukan Melayu kata, itu doktor apa? Doktor Melayu. Itu hak istimewa punya tu. Dia punya lesen, dia punya apa? Dia punya pas itu pasal hak mewahnya lah. Tak boleh harapnya. Nampak? Salah ke kita? Salah ke Cina? Tak salah. Pasal kita memberi ruang kepada dia nyata benda macam tu. Padahal budak tu, bila dia dapat masuk je asrama, dia asrama dah digosok budak-budak ni. Udah didisiplinkan balik semula supaya rajin dengan sains dan sebagainya. Dah didisiplinkan. Udah berubah dia. Bukan macam yang dia kata. Tapi orang tu, orang bukan Islam ni kata, itu doktor Melayu lah. Tak usah pergilah. Dia masuk universiti pun pasal dia anak Melayu. Pasal dia anak Melayu dia masuk. Kalau dia bukan anak Melayu dia tak boleh masuk. Dia tak mengatakan dia masuk tu pasal dia cerdik. Padahal sebenarnya budak dia cerdik. Tapi kalau letak kat rumah dia tak pandai. Dia kena letak kat asrama, bagi makan ayam, bagi makan ikan kurau, bagi makan ikan bawal, bagi makan apa nama susu apa entah, Dutch lady, biar dia pandai. Budak ni dah jadi doktor, tapi orang tu masih ada dalam kepalanya persepsi. Bahaya persepsi. Bahaya persepsi. Sebab itu kita bangga juga doktor-doktor sekarang yang besar-besar, dia mulai macam apa nama di IJN, kita tengok dahsyat betul doktor-doktor ni. Budak orang Melayu. Yang tua tu dah habis, yang muda-muda je datang. Bukan main pakar-pakar jantung. Apa yang saya nak sebutkan hari ini? Apa yang nak sebutkan? Sebenarnya Nabi Muhammad SAW, Nabi berkehendak umat dia tu menjadi khalifah. Khalifah di muka bumi, mengurus dunia ni, menguasai dunia ni, aturkan dengan teliti dunia ni. Kalau tuan-tuan buka, kalau tuan-tuan pergi ke kedai Giant, tuan-tuan pergi kedai apa nama yang besar-besar ni, barang-barang kita kan, barang-barang kita RM10 je harga, barang yang sama. Orang tu punya RM17 harga dia. Orang beli yang RM17 tu. Persepsi juga. Orang Melayu sendiri buat ini, oh ni Muslim produk, tak bagus sangat lah. Ambil yang ni. Yang ini bagus. Nampak? Yang ini siapa punya? Tulis orang putih. Rupanya Giant Alif sini yang buat. Kalau kita pergi kilang ni makan ke lagi. Kicap kita tak lalu makan. Tapi oleh kerana ini dia kata luar negara ni, kita punya lokal punya tak ada orang ni. Ini penyakit yang paling teruk yang kita kena ubah. Ini yang kita kena ubah. Sebab itu saya pergi asrama-asrama, cakap dengan budak-budak yang di asrama. Saya cakap hal macam ni. Saya cakap hal macam ni. Engkau oranglah saya kata pejuang yang akan mengubah ni. Kami dah try tak boleh ubah. Perubahan ini mesti datang daripada anak-anak. Untuk membetulkan supaya keyakinan orang lain kepada kita itu tinggi. Saya masa kita dekat kampung, kita naik basikal ni, gila kita ke
kedai berang tu, kawan kita tu. Kalau kawan kita tu okey, dia ada Mercedes, ada lori 3 kat berang tu. Kita pun pakai bersikap. Lepas tu kita jumpa dia, okey, kita dah kawan lama, saya agak engkau kena masuk Islam tahu. Kalau Islam kau nanti bagus. Dia jaga hati kita. Ya. Tapi dalam hati dia, macam mana kau bagus? Sikap kau minum kat baik tu. Aku kau nak kata tak bagus. Aku ada sendiri, aku ada lori, aku ada kedai. Ini contoh saya nak faham kata tu supaya faham maksud saya tu. Jadi macam mana kita nak mengajak orang Islam kalau kita tu sendiri tak ada menampakkan kehebatan? Kecuali lah kita tengok. Nanti kita cakap dekat dia, esok kan, engkau percaya cakap aku, esok engkau akan jatuh dekat simpang sana. Kau akan jatuh dan kau akan masuk hospital. Ya tak? Esok betul-betul dia jatuh. Memang kita keramat. Baru dia percaya kita. Tapi boleh ke macam tu? Mampu ke kita macam tu? Percaya ke kita Allah akan bagi kita macam tu? Itu maksud saya. Itu yang kita panggil cemana. Itu yang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad raja-raja tu dia hantarnya surat. Hantarnya surat. Tak ada. Di atas tu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Raja apa yang tak dihantarnya surat? Suruh masuk Islam. Atau kalau tak nak masuk Islam, bayar, apa nama kita panggil? Bayar cukai kepala kepada kita. Kita akan jaga engkau punya keselamatan. Kalau tidak, siap perang. Tapi memang, jangan, kalau Muhammad cakap begini, jangan memang dia datang besok ni masuk Islam orang. Tetapi ini yang saya sebut. Kita misalnya ada Datuk Farid Rabi, India, masuk Islam, orang suka cuk. Tapi saya tengok dia pun berceramah kepada orang lain. Kita berharap dia berceramah kepada orang bangsa dia tu. Macam mana gaya nak buat? Macam tu. Ridwan T lebih Melayu dari kita lagi. Lebih Melayu dari apa lah kita Melayu. Tapi dia pun begitunya dalam masjid Melayu banyak. Kalau nak saya katakan, dia ke tak payah cakap, orang minta juga. Tapi artinya ada peranan dia. Allah jadikan dia tu ada peranan dia. Macam mana nak buat? Jadi siapa pula nak mengaturkan ni? Tentulah semua pemerintah mengaturkan. Orang ini atur ni, orang ni atur. Sampai sekarang daripada Merdeka, berapa persen ada orang tu masuk Islam? Nak salah siapa? Sebab kita barangkali tak pernah buat kerja untuk mengislamkan dia orang. Itu yang takut tu. Takut berdosa pula kita. Jadi kita takut Nabi Muhammad rasa tersinggung dengan kita punya kelemahan-kelemahan. Ini yang kita takut. Jadi kita akan melihat solat kita seperti solat yang dia buat. Tetapi sifat dia, kepimpinan dia, siapa yang jadi pemimpin, kena fikir. Apa kata hukama. Kalau ada pangkat, jangan letak di bahu, letak di punggung. Dengar sekali orang gila ke apa cakap ni? Nak membagi tahu bila ada pangkat, letak di punggung. Ketika kita tahu punggung dia letak dekat kursi nak ada tempat pangkat tu, kita bangkitkan, pangkat dah tinggal dah. Tapi kalau letak di sini, takut kita sombong. Takut kita ni ada kuasa, nanti kita buat tak boleh, orang menyakit hati kita tak boleh, kita akan hantam dia balik. Sebab kita berkuasa. Jadi katanya kalau ada pangkat, jangan letak di sini, letakkan di punggung. Itu satu pengertian lain. Letak ni kalau punggung katanya dia numpang je kat pangkat tu. Bangkit je kita, dah tinggal dah. Kan? Semua orang macam tu, umur 60 dah tinggal dah, tak boleh lagi tinggal. Pangkat tu dah tinggal dah. Tapi satu lagi pengertian ialah apa dia? Apabila sebut di punggung, apa kerja punggung?
Ini tak elok lah bunyinya. Buang air besar. Kalau kita buang air besar, pernah kita nak tengok barang yang besar keluar. Ataupun kita rasa bila dah keluar tu, lega rasa perut kita. Aman rasa. Nak berjalan pun rasa lega. Pasal apa? Perut dah bersih. Rupanya itu maksud ikhlas. Artinya kalau kita ada pangkat, kita letak di bawah maksud punggung. Maksudnya apa yang kita buat tu kita tak ada ingat pun lepas kita buat tu. Lepas kita buat, kita tolong orang tu, langsung kita tak ingat. Itulah maksud ikhlas sebenarnya. Contoh ikhlas. Tapi buruklah contoh tu. Buruk contoh tu. Kan? Siapa dah nak ingat? Rugi rasanya keluar. Tak. Untung rasanya. Cuba bayang dalam kereta, tiba-tiba rasa nak buang air, la ilaha illallah, jam lah tu. Mati kita tahu. Saya cerita ni pasal kita dah kena macam tu. Ada kalau di Mekah pun orang kena macam tu. Naik bas tu berjalan gerak. Dah ada yang nak buang air besar. La ilaha illallah, merah-merah padam nahan situ. Itulah penyakit dalam tu. Mesti dikeluarkan. Rupanya tanggungjawab ni penyakit rupanya mesti diselesaikan. Itu maksudnya, kan? Jadi saya cakap tu supaya senang faham aja. Bukannya nak menuduh, nak mengata sesiapa. Bagi kita marilah sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi Muhammad itu ialah nabi imam kepada semua rasul-rasul. Semua rasul-rasul ikut cakap dia. Besok akhir sekali Dajjal datang, Isa turun membunuh Dajjal. Lepas itu apa kerja Isa? Lepas dari bunuhnya Dajjal, semua agama batal. Semua katanya agama, dia tu orang menganggap dia tu Tuhan kan. Semua orang mesti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebat Nabi Muhammad sallallahu. Jadi kalau Nabi kita hebat, kita pun patutnya jadi orang-orang yang hebat. Berubahlah. Apa bidang kita je. Tak payahlah kita nak menjadi Nabi pula. So ditangkap di pejabat agama pula. Kita jadi orang hebat pada kita. Apa yang kita bidang kita jadi hebat. Bila kita jadi hebat, agama akan mendapat barakah. Orang akan tertarik dengan Islam kerana melihat kehebatan macam ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita pertolongan agar orang Islam akan berubah. Khabarnya hari ini ialah hari jadi imam dua. Saya ini doa Allah Subhanahu Wa Taala yang umur, rezeki, kan, tetap iman, sihat badan, boleh turun hari-hari saya lumayan, kan, alhamdulillah. Jadi itulah yang boleh kita tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum.